إلى نبي محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الاسكندري شاء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih An-Nur Jundul Qalbi kama anal zulmata Jundun nafsi. Bermula nur itu tentera kalbun, seperti bahawa zulmat itu tentera nafsu. Ini satu lagi persoalan waridat, nurul waridat. Mula-mula Syekh Ibn Atta' dia beritahu segala nur waridat ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara hikmat Allah Taala menganugerahkan kalau nur waridat ini supaya menyelamatkan hamba-hambanya yang beribadat itu daripada tangan-tangan aghyar dan membebaskan mereka daripada tangan-tangan asar. Asar, aghyar samalah, iaitu terlepas daripada cengkaman hawa nafsu, syaitan, makhluk dan sebagainya. Seterusnya juga Syekh Ibn Atta' beritahu nur waridat ini juga dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk supaya mengeluarkan manusia daripada penjara wujud. Manusia duk mengakui kewujudan diri dia, hebat diri dia, supaya dia terlepas daripada penjara itu, bebas kepada penjara, pada padang musyahadah. Biar dia tak sempit hidup dia, terkongkong dengan hawa nafsu dia, supaya dia bebas luas, dapat memandang hati itu kepada Allah Ta'ala. Jadi yang kemarin ni Syekh Ibn Atta' menyebut bahawasanya nur itu, nur waridat ini kenderaan hati, matayal qulub, dan juga asrar, iaitu kenderaan rahsia. Jadi bang siapa yang dianugerahkan nur ini, dia mempunyai kenderaan untuk dia berjalan. Dalam kinayah menyebut bahawasanya dengan adanya nur ini memudahkan kita, makna kita kata terbuka ruang luas hati kita dan mendapat segala berbagai-bagai rahsia yang nak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Syekh Ibn Atta' nak menyebut kepada kita bahawasanya nur waridat itu merupakan tentera hati. Sedangkan seperti mana zulmat itu tentera bagi nafsu. Jadi hati ni dia ada tentera dia. Hati kita ni ada tentera yang membantu hati ini untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu juga nafsu dia ada tentera dia, pembantu dan penolong dia yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Sudah tentulah tentera hati itu malaikat. Sedangkan tentera nafsu itu ialah syaitan. Dua ni berperang sampai mati. Tak betul, kita rasa, memang kita dapat rasa. Kita sedang pukul 4 pagi, kita terjaga pukul 4 pagi, teringat ada keinginan nak bangkit tahajud. Itu bisikan daripada malaikat. Malaikat mulhim.
Dia tiup di dada kita tu ilham. Bisikan dia tu khatir, dia tu nama ilham. Tu yang teringin kita nak mangkit tu. Bila kita bangun nak mangkun dia main satu kecenderungan. Awal lagi lah, sibuk apa pukul 4 pagi, pukul 5 lagi pada tahajud, dah kalut pergi mana. Itu bisikan daripada nafsu yang dibantu oleh syaitan. Syaitan tu tentera nafsu, dan makna kata malaikat tu tentera hati. Ni yang Syekh Ibn Atha beritahu, an-nuru, bermula nur itu jundul qalbi, merupakan jundu ni mana tentera hati. Nur itu tentera hati. Terdiri daripada malaikat-malaikat yang membantu hati untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nur ini boleh juga dikatakan sebagai tentera. Didatangkan oleh Allah untuk membantu kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni boleh jadi juga tentera dalam peperangan. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak siapa tahu bilangan tentera Allah taala melainkan Allah taala sendiri. Mungkin virus ni juga sebagai malaikat, wallahu alam, kita pun tak tahu. Kan? Macam mana nyamuk tu dihantar oleh Allah untuk membunuh Namrud, kan? Mana kita nak tahu. Berita betul tak betul, kata Perdana Menteri Israel dia kena corona lah, dengan Menteri Kesihatan dia. Wallahu alam. Yang tak kena orang Palestin. Ni tentera Allah, ada bentuk angin. Kan? Bentuk angin pun macam tentera Allah datang membantu tentera Islam dalam perang Ahzab di Madinah tu. Tu tentera Allah juga, tapi dalam bentuk angin. Kita tak tahulah hakikatnya, hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak siapa tahu bilangan tentera Allah. Hakikat tentera Allah malaikat ni, malaikat Allah saja yang tahu. Jadi yang pastinya nur ini tentera hati. Hati kita bila berfikir nak buat baik, nur ni mai bantu. Dia bantu, dia sokong, dia bagi kita kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dapat nur ni disebut sebagai ahlul inayah. Orang yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan dia buat ibadat. Yang tak dapat nur ni macam kita. Nak buat terpaksa berperang lah, terpaksa macam-macam lah untuk bermujahadah, baru dapat buat ibadat. Itu dipanggil ahlul ibadah ataupun ahlul mujahadah. Nak buat ibadat kena bermujahadah. Dia ada nur. Sebab tu kita perlukan nur. Dengan adanya nur, makna kita mudah buat ibadat. Dipermudahkan oleh Allah. Allah ubah kita daripada ahlul ibadah kepada ahlul inayah. Dipermudahkan oleh Allah sebab ada nur. Jadi kerja kita cari nur. Kita mengharapkan nur daripada Allah SWT untuk mempermudahkan kita untuk buat ibadat. Nak dapat nur macam mana? Cerita asal balik. Nur ni warid. Nak dapat warid kena ada wirid. Wirid ni dia bangsa usaha, warid bangsa datang, bangsa anugerah. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi ilmu yang dia tak tahu. Yang tak tahu tu itulah nur waridat tu. Kan? Jadi kerja kita cucikan hati, jalani proses tahalli. Takalli, suci hati kita dengan bertaubat segala dosa, buang segala sifat mazmumah, syirik-syirik khafi, kemudian diisi dengan berbagai-bagai ibadat. Dipanggil tahalli. Bila ada tahalli dan tahalli, layaklah hatinya itu menerima tajalli daripada Allah, anugerah daripada Allah Ta'ala. Allah tajallikan kebesaran, keagungan dia. Maka kita mudah nak melakukan ibadat. Seperti mana nur ini tentera hati, kama anna zulmata, seperti mana sungguhnya kegelapan itu jundun nafsi, tentera nafsu. Tentera nafsu gelap, tentera hati nur. Yang gelap ni apa? Batil, daripada syaitan. Syaitan bantu. Bila kita nafsu tu nak buat jahat, syaitan bantu.
Kerja setan membantu nafsu, kerja malaikat membantu nur. Itu dia. Jadi kerja kita buatkan persiapan supaya makna kita dipermudahkan. Kita mendapat bantuan-bantuan daripada para malaikat. Jundul Khalbi nama dia. Bermula nur itu tentera kalbun, tentera hati. Seperti mana bahawa zulmat, kegelapan itu tentera nafsu. Kena tentera nafsu ni, gelaplah hati kita, tak nampak jalan. Orang jalan yang gelap, teraba-raba, tak kenal hakikat. Dia pandang semua hitam. Putih pun hitam, kuning pun hitam, hitam pun hitam, semua hitam. Betul? Gelap. Kalau duduk dalam terang, baru kenal. Oh, ni hitam, ni putih, ni merah. Bila duduk dalam terang, baru kenal mana hak, mana batil. Duduk dalam gelap, tak kenal. Dia tak tahu mana nak buat kawan, mana nak buat musuh. Ulama' dia buat musuh. Orang kafir harbi di AP tu, dia buat kawan. Satu Malaysia nampak di AP ni harbi. Dia tak boleh nampak. Pelik sungguh. Dia tak nampak ya di AP ni harbi. Cuiklah di AP. Mengamuk dia. Dia nak macam nak Tuhan dah balikkan hati dia. Tak nampak kebenaran. Duduk dalam kesesatan. Teraba-raba. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Siapa makna kita kata yang dibukakan hatinya dengan Islam dapat nur daripada Tuhannya. Ayat yang lain Tuhan sebut apa? Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma wa fil akhirati wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Hari di mana kami akan memanggil semua manusia menghadap kami dengan pemimpin-pemimpinnya. Kita akan bangkit pada kubur. Kita akan menghadap Allah Ta'ala bersama-sama pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Tok Jihadi, Tok Rondin, Tok Guni Aziz, Ustaz Pardino, Ustaz Asim Jasin, Tok Jadiawang. Ini adalah pemimpin kita. Yang akan bawa pergi kita menghadap Allah Ta'ala di padang mahsyar besok. Bangkit pada kubur, mereka lah duduk depan, kita duduk belakang, ikut mereka. Kan? Faman utiya kitabahu biyaminihi. Bang, siapa diberikan kitab di sebelah tangan kanan, disebut oleh ulama ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Yang membantu ulama memperjuangkan Islam. Bersusah payah dia bantu. Buatlah macam-macam dia bantu. Fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Besok di akhirat dia akan beri kitab belah tangan kanan, dia akan baca isi kitab dah. Satu apa yang kita buat, apa yang kita tolong. Tolong ceramah ke, tolong tebak poster ke, tolong edar apa kita buat, bantu ulama kita. Kita akan baca tu satu. Apa yang kita buat semua dicatat oleh Allah. Wala yuzlamuna fatila. Allah takkan zalim sikit pun. Kita bagi RM10, malaikat tak tulis RM1 tu. Dia tulis 10 awak. Dia gandakan lagi 700. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Bang, siapa di dunia dulu dia buta. Tapi nak cari pemimpin pun tak kena. Kafir dengan Islam pun tak kena. Dia tak boleh beza antara Lim Kisian dengan Tok Haji dia orang. Tak boleh beza. Pasal apa? Buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Di akhirat pun lagi buta. Wa adallu sabila, sesat jalan. Dia pun nak, pasal apa aku ni dulu aku di dunia mata aku celek. Kenapa di akhirat mata aku buta? Di dunia luar buta mata hati. Tak boleh beza hak dengan batil. Ni yang jadi hari ni. Manusia ni bila tak dapat nur, hidup teraba-raba. Tak tahu nak beza hak dengan batil. Betul dengan salah, tak boleh beza. Itu dia. Ni baru ni heboh ni. Dalam internet, FB, Facebook. Berapa ramai apa nama di Pulau Pinang tu. Apa nama tempat dia? Tentok Kong apa ke? Yang ramai kat China. Kebanyakannya tak boleh cakap Melayu. Ini Pulau Pinang ni hak kami.
Orang lain dengan capak tangan. Kat siapa kami, dia berkomplot untuk memberi IC kepada pendatang-pendatang di negeri China. Ni kerajaan sedang duk cari ni. Immigration sedang duk serbu ni. Hari ni saman satu bicara di mahkamah. Berapa ramai lah. Dia tangkap di Putrajaya. Tak ada dokumen. Apa dokumen pun tak ada. Nasib baiklah beralih kerajaan dengan cepat. Tidak, kita tak tahu berapa banyak lungguk orang Cina di Malaysia ni. Mereka ni lah bawa COVID-19 ni. Bukan tablet. Tablet tu kena kemudian. Mereka ni yang mula-mula bawa. Sebab satu dunia tahu COVID ni dia mula daripada negeri Cina. Wuhan nama tempat tu. Tak ada siapa boleh napi. Tapi dia pada tiba dia produktif tablet ke. Orang cerita dia tak faham. Dia kata tablet ke. Tablet tu kemudian. Dia kena jangkit kemudian. Dia mula-mula main daripada negeri Cina. Yang bawa ni Cina, pendatang-pendatang Cina yang ramai kan. Orang semua boleh nampak, dia tak boleh nampak. Dari apa? Hidupnya teraba-raba. Wa man kana fi hazi a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa duduk dunia lu tu buta mata hati, di akhirat dia lebih buta lagi dan terlebih sesat jalan. Wa adallu sabila. Tu dia. Dalam hikam ni tak ada lah, kita hurai lah. Nak ceritanya realiti kita pada hari ni. Hikam tu dia matan ya. Huraian tu kena tembak ni. Hari ni yang sedang berlaku ni. Baru betul. Baru kitab ni jadi real. Baru jadi dia hidup. Hidup dalam makna kita kata suasana yang ada pada hari ni. Dia. Mungkin satu masa akan datang dia ada penyakit lain pula, COVID tak ada pula. Tak kira lah apa pun. Tu cara nak bawa tu. Bagi nampak, biar orang nampak. Begitu ke? Iyalah. Bagi nampak macam tu. Payah sangat pakcik dia. Kita cerita kat dia pisang ni lagu ni, makan cara makan gini. Dia tak reti nak makan. Kita koyak kulit tu, buang kulit, sombat mulut dia. Ya. Sampai terus tu baru nak faham. Kacau. Ni kacau. Dia bukan boleh kona-kona sindiak tak mau. Bagi pepat-pepat, bagi nampak. Baru dia reti. Yakni akal yang muqabalah dengan dia. Nafsu. Akal ni dia bermuqabalah dengan nafsu. Dia bertentangan. Dia berlawan. Awal-awal lagi berlawan dah. Awal-awal kejadian dia berlawan dah. Ada hadis tu dicerita bila Allah Ta'ala jadikan akal, maka Allah panggil akal menghadap. Menghadap engkau akal menghadap. Allah tanya akal, siapa engkau, siapa aku? Akal kata, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tu akal tu. Kemudian Allah panggil pula nafsu. Allah cipta nafsu. Kemudian Allah Ta'ala panggil menghadap nafsu. Nafsu menghadap. Allah tanya nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu kata, hang, aku. Itu panggil nafsu. Dengan Tuhan dia boleh buat hang aku. Allah kejam neraka panas. Angkat naik, tanya lagi. Hang, aku. Kejam neraka sejuk. Angkat naik lagi. Hang, aku lagi. Allah kejam neraka jung, neraka lapak. Nafsu ni, dia kejam neraka lapak. Baru dia naik, dia kata, akulah hambamu, engkaulah Tuhanku. Jadi sifat nafsu ni dia lawan Tuhan. Sifat akal tunduk kat Tuhan. Dua ni digabungkan. Digabungkan. Tu nama roh. Lepas tu masuk semua badan, ada roh. Kalau dia elok, dia bina elok akal dia, dia jadi seorang manusia yang hebat. Orang yang berakal. Kalau nafsu ni dibasuh dia, ditarbiah dia daripada nafsu amarah sampai mutmainnah, mardiyah, kamilah, apa semua tu, dia jadi cantik. Nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai peringkat tu. Diasuh. Bukan nak buang dia, asuh, didik dia. Tarbiah dia bagi elok. Itu dia. Jadi dua ni duk bermukabalah, duk berlawan, mukabil.
Jadi akal ni bertentangan dengan nafsu. Dan juga hawa dan juga syaitan. Nafsu, hawa, syaitan ni daripada satu geng. Nafsu paksu. Syaitan pakleh, iblis. Iblis dengan nafsu, pakleh dengan paksu. Ada orang ni satu geng, depa geng. Lawan dengan akal hati. Nafsu dengan syaitan. Hati dengan akal bergabung lawan ni, bertempur ambil bila-bila. Lawan, malaikat bantu akal, bantu hati. Ni bila kita nak kebaikan, Allah akan bantu kita. Allah hantar malaikat bantu. Malaikat mai. Malam-malam mai kita tergerak, terjaga ya. Teringin nak maghrib tahajud. Tu malaikat lah tu. Bila malaikat panggil, kita kena jawab seruan dia. Bila rasa di hati tu terbisik-bisikkan hati tu terasa cenderung nak sembahyang tahajud. Tu panggillah malaikat lah tu. Layan, kena layan. Jangan tak layan. Macam orang bagi salam, layan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak layan dia. Macam nak layan malaikat, pergi ambil uduk sembahyang. Walaupun 2 rakaat. Tu layan malaikat. Kalau kita tak layan, takut dia tak main dah. Macam kita pergi rumah orang kan. Assalamualaikum. Kita ada lah rumah. Motor kita ada, kereta kita ada, kasut kita ada, lampu dalam bilik, dalam rumah kita menyala, kipas angin mesin. Orang tahu kita ada dalam rumah, orang bagi salam tak mau jawab. Kita pun salam 3-4 kali, Assalamualaikum. 4-5 kali salam, tak jawab, kita start motor balik. Esok mai pula. Tengok macam tu juga, dia ada. Bagi salam tak jawab. Kita mai 3-4 kali nak mari lagi lah. Aku tak kebulok, bagi salam tak jawab pun. Dia tak main dah. Kita pun rumah orang kita pergi sampai 3-4 kali. Orang tu ada tak jawab salam. Kita tak pergi dah. Takut malaikat bagi salam, kita tak jawab. Malaikat kata tak kebulok. Malaikat tak kebulok, mampulah. Kena layan dia. Layan malaikat tu. Dengan layan macam mana? Bangkit layan. Macam kita hari Khamis ada keinginan nak puasa sunat, tu malaikat lah tu. Hari Khamis, hari Isnin nak sembahyang ba'diyah, qabliyah, apa saja kebaikan kita teringin nak buat, itu bisikan daripada malaikat, nama qatir. Qatir yang datang daripada malaikat. Malaikat tu namanya malaikat mulhim. Qatir dia tu namanya ilham. Itu dia. Ilham. Satu lagi dia panggil waswasah. Yang datang dari syaitan waswasah. Waswas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas. Itu bisikan syaitan nama waswasah nama dia. Jadi bertentangan lah ni, hati bertentangan ni dengan syaitan, dengan nafsu. Seperti bahawa zulmat yang iaitu kejadian hawa, kegelapan ni datang daripada hawa nafsu, gelap. Kita buat apa? Buat dosa. Ikut hawa nafsu buat dosa. Dia gelap. Hati kita makin lama makin gelap. Makin lama makin gelap. Jumudul aini min qaswatil qalbi. Wa qaswatul qalbi min kasratiz zunub. Wa kasratiz zunub min nisyanul maut. Wa nisyanul mauti min tulil amal. Wa tulul amali min hubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nabi kata. Keringnya air mata berpunca kerasnya hati. Alamat hati keras, air mata ni payah keluar. Nak sedih, nak sebab dada, payah. Itu hati keras tu. Ada satu orang tu cerita kan. Dia cerita musim-musim tak ada duit ni. Dia berbaris lah nak pergi jolok duit dekat bank. Depan dia tu ada seorang rendah sikit pada dia. Kawan tu jolok-jolok kad dia tu. Dia tengok duit tu RM74, 25 sen. Lepas tu melengu tu. Ambil RM50. Keluar meleret jalan pelan pun slow. Ni orang Tina dia suruh beli apa tau. Duit 50 tak cukup lah. Melengu jalan pun macam sedih lah. Yang seorang lagi dia kata jumpa di supermarket. Dia ikut belakang kawan tu. Lepas tu perempuan seorang. Lepas tu dia kira barang.
Kira-kira barang tak cukup duit. Dia cukup duit, terpaksa ambil satu barang, tolak balik lah, reject. Yang ditolak ni buruh gigi kecil. Dengan ubat gigi kecil. Anak dia punya. Bila tolak yang ni mengamuk lah anak dia tu. Anak tundak tu juga. Lama kawan ni pun kesian. Dia pun tolong bayar. Bagi RM10 tolong bayar. Dekat kawan tu lah. Kan? Jadi budak kecil jadi seronok lah. Gelap. Kan? Gembira. Ini nak abaknya. Makna kata dalam suasana sekarang ni. Ramai orang susah. Orang susah ni kita bila kerajaan bagi bantuan tu cantik lah. 1,600 okey lah tu. Ni artis semua. Ya artis mau nombor 2,500 artis. Apa ada? Han duit banyak. Bak keluar lah duit simpan tu. Simpan buat apa lagi? Ni nak bantu orang susah. Dia terpaksa berhenti kerja. Kalau yang makan gaji tak apalah, gaji dia dapat. Yang jual ikut pisang. Niaga tak boleh apa, tak boleh. Jual nasi lemak, apa semua ni masalah. Jadi kita, maknanya kalau kita ada kemampuan, kalau orang nak bantu pun tak payahlah, ada orang lain susah lagi, pergi tolong orang susah. Ni duit dah banyak ndak lagi. Tak ingat orang susah. Tak boleh macam tu. Jadi kalau kita hati yang bercahaya ni, dia rasa sedih, rasa sebab, rasa hati, kan? Jadi hati, tanda hati Nabi kata hati yang keras tadi, dia payah mengalirkan air mata. Kenapa hati keras? Qaswatul qalbi min kasratiz dzunub. Keras hati kerana banyak dosa. Dosa yang kita buat tu mengeraskan hati. Kenapa hati jadi keras? Banyak dosa. Kenapa boleh buat banyak dosa? Kasratiz dzunub min nisyanul mauti. Buat dosa kerana lupa mati. Lupa mati menyebabkan orang buat dosa yang banyak. Kenapa lupa mati? Wanisyanul mauti min tulil amal. Wawasan dia panjang sangat. Panjang angan-angan, rasa lambat lagi nak mati. Tulul amal. Wa tulul amal min hubbid dunia. Panjang angan kerana cinta sangat dunia. Tak cinta Allah, cinta dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Nabi. Cinta dunia dengan sebab makna kata seburuk-buruk, makna kata seburuk-buruk, makna kata kerosakan yang berlaku di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Semua ni muqabalah dengan akal. Hawa, nafsu, syaitan, semua ni dia bercanggah. Zulmat itu iaitu kejadian hawa. Dan segala, dia kata namanya, ya, namanya yang jahat, nama-nama yang tak elok tu semua dibagi kepada ni lah. Gelap, sesat, apa-apa sajalah. Dan segala perangai yang rendah, dia kata perangai yang rendah, dia kata tentera nafsu. Itu dia. Tentera nafsu amaratun bisu. Benda-benda jahat semua ni, kejahatan yang kita buat merupakan tentera nafsu. Yang tu nak buat jahat dan buat jahat ini. Inna nafsa la'amaratun bisu. Yang kita takut nafsu ni kata apa? Ayat ni dibaca oleh Nabi Yusuf. Surah Yusuf. Wa ma ubari'u. Jadi berpunca daripada Nabi Yusuf. Digoda oleh Zulaikha. Zulaikha ni bela Yusuf ni pada kecil. Nabi Yusuf ni di antara kelebihan dia segak, cantik orang dia. Jadi akhirnya bila dia bela-bela Yusuf makin membesar. Zulaikha ni dia tak dapat tahan jiwa dia, nafsu dia. Teringin kat Yusuf ni. Timbullah niat jahat dia nak melakukan zina dengan Yusuf. Satu hari ketika dia panggil Yusuf masuk ke bilik dia, dia tutup pintu. Dia ajak Yusuf buat jahat. Nabi Yusuf tak mahu, Yusuf lari. Bila Yusuf lari, dia pegang jubah Yusuf ke belakang. Yusuf lari, koyak jubah belakang. Bila buka-buka pintu, kebetulan suami Zulaikha tu sampai. Dia ni menteri, wazir negeri Mesir. Zulaikha sebuah salah, dia buat helah. Dia kata Yusuf yang salah, bukan dia yang salah.
Kan? Tiba-tiba dengan takdir Allah, ada budak baby kecil. Kecil lah, baru menyusu. Tiba-tiba dia bercakap. Dia kata kalau jubah Yusuf koyak belakang, Zulaikha yang salah. Bukan Yusuf salah. Kalau jubah Yusuf koyak depan, Yusuf yang salah. Bukan Zulaikha. Tengok-tengok belakang. Jadi nak tutup kes ni, Yusuf disumbat dalam penjara. Tapi Yusuf kata tak apalah, penjara lagi bagus daripada aku buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kan? Yusuf kata, innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ini mengheret taulan dia, tuan dia ke arah kejahatan, melainkan mereka yang dikasihani oleh Allah. Maknanya orang yang Tuhan kesian saja dapat pelihara diri dia daripada nafsu. Kalau Tuhan tak kesian, Tuhan tak sayang, tak kasih, habis mau rosak. Yang cakap siapa? Yusuf, seorang Nabi. Nabi pun kalau Tuhan tak kesian kat dia, dia pun kena juga bab nafsu ni. Nak ceritanya bahaya nafsu ni. Tambah kita bukan Nabi. Kan? Kena jaga sungguh-sungguh. Dengan persoalan nafsu ni bukan benda kecil, benda besar. Dia akan bersama-sama kita sampai kita mati. Buat saja kebajikan, buat saja kebaikan. Ada saja nafsu kacau. Ada saja dia ganggu kita. Dia tak bagi kita buat baik. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu tu nak heret kita ke arah kejahatan. Ya. Itu dia. Ya, kata musannif rahimahullah taala, iaitu kejadian Hawa dan segala adat yang jahat. Ini kerja nafsu. Dan segala perangai yang rendah. Dia kata tentera nafsu. Nafsu tentera, nafsu ammarah. Ini semua kerja-kerja dia lah. Semua kerja nafsu. Imam Ghazali kata, kalau Tuhan kasyaf kamu lihat manusia sekarang ni sedang rokok dan sujud depan nafsu. Apa nafsu suruh semua dia buat. Semua lah. Dia semayang pun kerana nafsu, dia berjihad kerana nafsu, dia meniaga kerana nafsu, semua kerana nafsu. Yang kata kerana Allah tu sikit sangat. Wa khalidun min india min ibadi idia syakur. Sikit sangat hamba aku yang bersyukur. Berbahagialah kalau kita dapat lepas daripada mana kata perangai-perangai nafsu. Kitab Minhajul Abidin hurai panjang. Lepas Aqabatul Awaiq yang pertama dunia, lepas dah. Sekarang ni kita bercakap bab makhluk atau manusia. Lepas manusia ni syaitan. Lepas syaitan nafsu. Kita boleh tengok macam mana cantiknya Imam Ghazali menghuraikan nafsu. Macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah nafsu ni. Panjang lebar Imam Ghazali hurai. Cukup hebat, cukup menarik lah. Itu dia. Itu bab nafsu. Bukan benda kecil, benda besar. Bahkan Imam Ghazali kata terlebih payah daripada yang lain. Dia ada 4 awaiq. Awaiq pertama kita cerita dulu pasal dunia. Yang kedua manusia. Lepas ni setan. Akhir sekali baru nafsu. 3 yang awal tu. Dunia, manusia, setan. Ini faktor luaran. Nafsu, faktor dalaman. Dia duduk dalam diri kita ni. Dia kata bagaimana kalau pencuri duduk dalam rumah. Pencuri itu dalam rumah kita. Dia pencuri, duduk dalam rumah. Mungkin dia adik kita, mungkin dia abang kita, dia penagih. Mungkin dia ipak lamai kita, mungkin berai kita. Mungkin sahabat handai kita. Dia duduk dalam rumah kita, dia pencuri. Oh, cukup payah. Curi dalam rumah, dia tak tahu kita buat duit di mana. Pencuri dalam rumah, dia tahu semua. Apatah lagi kalau pencuri itu suami dia. Suami curi duit bini. Tak mana bini nak sorok. Yang saya cerita dia curi tonggel tu. Tonggel masak dia curi. Anak pergi sorok tonggel sama dah abang-abang. Cukup payah lah, payah. Tapi Imam Ghazali Allah bagi dekat dia kasyaf. Terbuka mata hati dia nampak cara-cara. Pokoknya kita sendiri. Kalau kita betul-betul berazam, kaedah dia ada, cara dia apa ada. Cuma kita nak beramal ya. Hebat Al-Ghazali. Ada satu tu seminar di Masjid Negara.
seminar pasal Imam Ghazali. Ramai lah tu guru pondok, ramai banyak negara. Ada seorang tu dia Wahabi lah. Dia pertikai Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia kata hadis dia banyak lemah. Dia kata hadis dhaif. Dia bubuh hadis dhaif semua dalam apa dalam kitab dia. Bangkit Tok Guru mana tu? Tok Guru tu cengih orang Kedah. Woi, haram jadah dia kata. Dia panggil haram jadah. Hang diam. Hang sabar. Nak pelekeh Imam Ghazali. Dia kata, hantar Ghazali, Imam Ghazali tutup pada dia. Cuba hang perhati betul-betul dia kata. Hujah-hujah dia mula-mula ayat Quran. Lepas tu dia buat hadis mutawatir, hadis hasan, hadis sahih. Kemudian bawa hadis dhaif. Hadis dhaif dia kata bukan hadis palsu. Semua ulama kata hadis dhaif boleh buat amalan untuk amalan sunat. Hang ni apa dia perleceh waktu bangkit lari terus. Main kata guru tu. Oh dia memang dia kaji betul Imam Ghazali tu. Hang tak tahu apa dia tak handuk diam. Marah kawan tu. Memang betul Imam Ghazali dia susun elok. Dia bagi hujah semua hujah dia Quran. Lepas tu hadis kan. Hadis pula disusun cantik. Yang kuat tu duduk atas. Yang bawah tu semua dhaif, hadis dhaif. Ulama terutama ulama Pakistan dan India kata kalau hadis dhaif boleh buat amalan sunat tak ada masalah. Bukan hadis palsu. Hadis dhaif ni dia sanad dia tu agak lemah. Bukan sanad tu lemah, orang yang sanad tu salah satu orang tu lemah. Katalah perawi dia ada 12 orang. Masuk sampai atas nombor 10, dia ni tak apa siqah lah. Bukan tak siqah apa. Dia tipu ayam. Tahu tipu ayam? Ayam banyak, dia ambil pasiak, dia limpak. Jadi ayam ni ingatkan gandum. Ayam tipu ayam, pasiak. Dia dah tipu ayam. Jadi dia ni dia tak siqah. Maka hadis dia riwayat, kalau sambung dengan dia, hadis tu dianggap lemah. Ini bukan tipu ayam, tipu orang pun percaya. Orang tipu ni tu, pun dah percaya tak apa-apa. Ni mungkin Islam boleh percaya apa bodoh. Tapi ulama belah Pakistan, India semua dia hadis dhaif pakai untuk buat amal sunat. Tak masalah. Itu ya. Dia cakap kau tu lari balik keluar tu. Dia kata macam-macam tu sekejap. Tu guru mana pun tak tahu. Cakap Kedah pekat tak tahu. Hang tak mau gaji happy lah. Dia kata begitu. Inilah orang dikasih oleh nafsu, perangai dia rendah. Itu dia. Nafsu ammarah, iaitu zulmatul jahli, kegelapan kejahilan yang disertakan dengan was-was syaitan. Itu dia. Yang apa ni? Yang apa menghimpun ke? Yang apa tu? Menghimpunkan dengan dia. Bukan menghimpun pun. Menguatkan. Yang mengkuatkan dengan dia asarnya. Jadi masuk semua asar batuk nenek dalam tu. Syaitan ada, nafsu ada, asar ada, apa nama dunia ada, makhluk ada. Semua situ duduk situ. Dan berperang antara keduanya itu berlawan. Tentera nafsu, tentera akal, lawan. Tentera nafsu ni disertai oleh syaitan, apa dunia, makhluk, asar, semua lah. Tentera ni pula disokong kuat oleh malaikat, oleh akal, oleh malaikat dan sebagainya. Berlawan tu. Sekali menang, sekali kalah. Kadang-kadang menang nafsu. Kita tak boleh bangun malam. Kadang-kadang kalah nafsu, menang tentera akal. Kita boleh bagi tahajud. Nak tahu kita menang kalah, tengok hasil dia macam mana. Boleh tak boleh kita buat ta'at? Boleh tu menang akal lah. Kalah nafsu. Kalau tak boleh buat, menanglah nafsu, kalahlah akal. Dia kata sekali menang, sekali kalah. Kadang-kadang kalah semua. 30 hari kalah terus. Pada juga. Itu yang Imam Ghazali kata, kalau kamu lihat dikasyafkan oleh Allah Ta'ala, maka kamu akan lihat dengan mata hatimu
manusia sedang rokok dan sujud di hadapan syaitan, depan hawa nafsu. Itu yang Allah sebut, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Takkah kau lihat wahai Muhammad, orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia bertuhankan hawa nafsu. Dia ikut kehendak hawa nafsu, tak ikut kehendak perintah Allah Ta'ala. Dan demikian itu kerana bahawasanya, dia kata, nur itu hasil dengan dia kasyaf dan ilmu dan tahqiq. Itu dia. Nur itu hasil daripada kasyaf. Tuhan buka pintu mata hati kita, nampak kebenaran, kita ikut kebenaran, melaksanakan taat, kita menjauhkan maksiat. Dan ilmu ma'rifah, mengenal Allah dengan kenal yang yakin. Maka ilmu dan kasyaf ini menghasilkan nur. Dan tahqiq, kejap yakin dia kepada Allah Ta'ala, kemah. Dan jahil itu hasil dengan dia batil dan binasa. Itulah makna kita kata jahil. Ada jahil murakab, ada jahil basit. Jahil basit itu tak tahu apa satu pun tak tahu. Jahil murakab, dia sangka dia tahu, padahal dia tak tahu. Macam orang Kristian. Kan? Dia jahil. Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Benarnya Isa bukan anak Tuhan, dia hamba Allah, Rasulullah. Tapi dia pegang kemah kejap benda tak betul ni. Dia jahil, dia tak kena tak tahu dia jahil. Itu dipanggil jahil murakab. Untuk melepaskan yang murakab kena mengaji lah. Supaya kita yakin betul-betul dengan ilmu dan ma'rifah ni. Kena mengaji. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Itu dia. InsyaAllah. Itu dia. Ya. Batil dan binasa. Rosak akidah dia, rosak perjalanan hidup dia dengan Allah Ta'ala. Dan apabila ada yang awal itu, ala oleh hawa nak hawa, maka hilanglah, dia kata, hilanglah ahmak. Yang awal tu, awal ni akal kan, tentera dia, tentera nur. Ya. Bukan. Yang hak bukan ahmak, yang ahak. Dia ada min tak ada. Yang awal itu, kalau akal itu, Allah mampu dikalahkan oleh hawa nafsu dan tentera-tentera dia. Maka hilanglah yang ahak. Hilanglah akan yang hak ataupun yang kebenaran. Atau keduanya itu oleh yang awal. Maka diperolehlah, dia kata, yang hak. Sebaliknya, kalau sekiranya makna kita kata yang kedua itu, tentera nafsu tadi, dialahkan oleh yang awal, dialahkan oleh akal, maka diperolehlah makna kita kata yang itu kebenaran ataupun hak. Kalau kita makna kata yang awal itu mampu dikalahkan, hilanglah kebenaran. Kalau yang awal itu menang, kita berpeganglah, duduklah di atas jalannya yang sebenar. Jadi kebenaran ini berpunca daripada menangnya akal di atas nafsu. Jadi akal kita kena bagi kuatlah. Kena bagi dia beriman, bertauhidkan Allah. Kena kuatkan iman dia tu dengan mengerjakan ibadat, bersungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Mengaji, tuntut ilmu, tambahkan amal. Bila menang yang hak, kalah yang batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kan? Bila datanglah kebenaran, musnahlah yang batil. Yang batil itu pasti akan menang. Jadi untuk memenangkan yang batil itu pasti akan musnah, akan hancur. Jadi nak menang yang ni kita kena bersungguh-sungguh lah. Memelihara hati kita, memelihara akal kita. Dengan sempurnanya akal ni boleh berfikir cara betul. Hak-hak, batil-batil. Allah ma'rinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhanku, arinal haqqa haqqan. Tunjukkanlah pada aku yang hak itu sebagai hak. Bagi Tuhan nampakkan mata hati kita yang betul itu betul.
Warzuqna tiba'ah, kurniakan rezekikan kami boleh ikut yang betul itu, dapat kami ikut. Bukan tahu kata dia betul saja, kita boleh ikut yang betul itu. Nak macam tu. Wa arinal batila batilan, kurnialah aku ni rezeki boleh nampak yang batil tu batil. Warzuqnya jinabah, rezekilah kepada aku untuk menolak yang batil itu. Ni bila kita duduk dalam hak, terang, hati kita terang bercahaya. Itu yang kita naknya. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ba'il ma'il bari. Allahumma akshif 'anna al-bala wal waba wal wala ma la yakshifu an ghairuk. Bismillahilladzi bismillahis syafi bismillahil kafi bismillahil ma'afi bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir. Allah.